Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Stadium RTM pagi ini bersama saya Syairul Islam. Pasukan Selangor FC bersiap sedia bagi menghadapi pasukan PDRM FC bagi aksi terakhir Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Ahad ini. Ketua Jurulatihnya Tan Cheng Ho berhasrat mahu memberikan hadiah kemenangan buat penyokong yang hadir. Cheng Ho optimis anak buahnya akan pamerkan aksi terbaik dan mengekalkan momentum kemenangan musim ini. Sepanjang musim ni fokus pasukan dah cukup terbaik dan kita pun tahu perlawanan akhir ni kita pun tidak ramai penyokong mungkin datang memberi sokongan dan kita pun tak nak menghampakan penyokong yang datang ke stadium MBPJ. Itu sebab kita kena memberi 100% tumpuan dan juga persiapan pasukan. Beliau maklumkan perkara berkenaan sebelum mengadakan sesi latihan bersama pasukan Merah Kuning di Shah Alam. Pasukan Terengganu FC TFC bakal mengurangkan pengambilan pemain import musim depan sebagai langkah penjimatan perbelanjaan klub. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu Hishamuddin Abdul Karim berkata jumlah pengambilan mungkin akan dikurangkan daripada 9 kepada 5 orang berikutan kekangan kewangan. Menurut Hishamuddin, perbincangan lanjut akan diadakan bersama barisan kejurulatihan bagi memastikan ia tidak memberi kesan kepada prestasi pasukan. Selain daripada itu, tiada sebarang rombakan atau perubahan besar akan dilakukan pasukan itu. Tambah beliau, pasukan irigasi Pantai Timur berkenaan mempunyai asas kukuh dan kini berada di landasan tepat untuk meneruskan kecemerlangan pada musim akan datang. TFC turut mengekalkan Ketua Jurulatih Tomislav Trembukna sebagai pengendali skuad penyu musim depan selepas beliau berjaya membawa pasukan itu ke perlawanan akhir Piala Malaysia. Sabah FC tewas di laman sendiri pada perlawanan terakhir kumpulan H Piala Persekutuan Bola Sepak Asia AFC kepada PSM Makassar dengan keputusan 1-3 malam tadi. PSM Makassar bermula garang apabila di hadapan pada minit ke-15 selepas Yaakob Sayuri melakukan rebatan kencang daripada luar kotak penalti menewaskan penjaga gol Khairul Fahmi Cimat. Skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee cuba memberikan asakan namun gagal menghasilkan sebarang gol. Namun PSM Makassar menambah satu lagi gol apabila pemain pertahanan Sabah Dominic Tan tertampan bola menjadikan kedudukan 0-2 pada minit ke-35. Masuki babak kedua, Sabah bangkit apabila pemain import Telmo Castanera berjaya mendapatkan jurang pada minit ke-72. Hasil tandukan dalam kotak penalti menjadikan kedudukan 1-2. Bagaimanapun PSM Makassar dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-5 masa tambahan setelah Rizal Ghazali mengasari pemain lawan dalam kotak penalti. Everton Nascimento tenang menyempurnakan sepakan penalti dan mengesahkan kemenangan ketiga buat Makassar yang berada di tangga ketiga kumpulan. Keputusan itu tidak mengubah kedudukan Sabah di takhta kumpulan H dengan 12 mata dan ia telah pun mengesahkan tempat ke separuh akhir Zon ASEAN. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kim Swee akui pemainnya sukar melakukan penyudah daripada peluang-peluang yang dihasilkan. Satu keputusan yang tidak bagus untuk pasukan Sabah FC dan tentu peluang-peluang yang kita cipta tak dapat disempurnakan dan kita tahu pasukan Makassar dengan datang dengan satu taktikal bertahan dan bermain secara counter attack dan mereka berjaya melakukan di mana kita tidak dapat melawan asakan terutama daripada segi larian-larian di belakang ataupun seperti saya katakan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Makassar. Sabah FC dijadual akan bertemu klub dari Australia, mereka kata di peringkat separuh akhir Zon Asia Tenggara Februari tahun depan. Majlis Olimpik Malaysia MOM sedia mengadakan perbincangan dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam usaha mewujudkan peruntukan kepada penggiat seni perfilman. Ia bagi menghasilkan lebih banyak naskah berkisar arena sukan negara.
Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nor Zakaria berkata usaha itu bagi mengetengahkan elemen perpaduan dan memupuk semangat patriotisme terutamanya dalam kalangan generasi muda. Nak memohon kepada pihak kerajaan khususnya melalui kementerian yang berkaitan dan juga KPS untuk melihat bagaimana kita nak adakan satu peruntukan untuk kita mewujudkan mungkin satu tabung supaya membantu mereka-mereka yang berminat untuk melahirkan filem-filem yang melambangkan kejayaan sukan kita. Kejayaan bekas Ratu Tampin Bowling Datuk Shahlin Zulkifli, legenda squash Datuk Nicole David serta jago berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang mampu menghasilkan naskah filem yang berkualiti seperti filem Lee Chung Wei, Rise of the Legend. Kejohanan badminton jelajah dunia akhir 2023 di Hangzhou, China. Peluang bergul lelaki nombor 1 negara Aaron Charles Sohuyik ke separuh akhir semakin sukar apabila mencatat kekalahan kedua ketika bertemu bergu tuan rumah Liu Yuchen Xuan Yi. Bekas juara dunia itu tampil dengan aksi cukup baik di set pertama apabila bangkit mencatat kemenangan 21-19 di Gimnasium Olimpik Hangzhou. Pada set kedua, walaupun mendahului 12-7 pada satu ketiga tetapi gandingan negara itu gagal menamatkan perlawanan tewas 18-21. Memasuki set penentuan, kedua-dua bergu pamerkan permainan cukup memberansangkan dan saling kejar-mengejar mata, namun tuah lebih memihak kepada gandingan Yu Chen Xuan Yi. Berjaya mendapat tekanan ketika penentuan deuce, pasangan tuan rumah memastikan kemenangan 22-20 untuk menempah slot ke separuh akhir. 22-20 in the third. Baik, ini perkembangan hoki Piala Dunia Remaja 2023. Dylan Lucier muncul wira Belanda selepas jaringan tunggalnya membantu Oranje menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam perlawanan klasifikasi tempat ke-5 hingga 8. Pada aksi separuh masa pertama, kedua-dua pasukan mengambil sikap berwaspada dengan memberikan tumpuan kepada aspek pertahanan. Bersambung babak kedua perlawanan, jaringan padang cantik Dylan Lucier pada minit ke-36 meletakkan Belanda di hadapan. Meskipun Argentina terus menggandakan asakan, termasuk beraksi secara power play bagi mendapatkan gol penyamaan, namun usaha mereka menemui jalan buntu. Belanda, pemenang pingat perak pada tahun 1989, 2005 akan bertemu Australia Sabtu ini untuk penentuan tempat ke-5. Dalam pada itu, Australia berjaya menewaskan Pakistan 7-5 dalam perlawanan klasifikasi 5-8 Hoki Piala Dunia Remaja 2023. Pada aksi berkenaan, Campbell Geddes cemerlang meledak hat-trick selain Nathan Zina dan Brodie Foster masing-masing menambah 2 gol. Australia akan bermain dalam perlawanan play-off kedudukan 5-6 menentang Belanda, manakala Pakistan akan menentang Argentina untuk perlawanan tempat ke-7 dan ke-8. Kerjasama erat antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan RTM terus diperkukuh terbaru menerusi penganjuran perlawanan persahabatan bola sepak antara kedua-dua pasukan di Stadium Perak malam tadi. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, penganjuran seumpama ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi mengeratkan hubungan kedua-dua jabatan. InsyaAllah saya lihat program-program seperti ini memang menjurus kepada ke arah yang positif dan kita akan berpeningkatkan lagi pada masa akan datang, bukan saja perlawanan bola sepak, mungkin acara-acara sukan yang lain. Turut beraksi pada perlawanan tersebut Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Perak Muhammad Zam Ali, wartawan dan penyampai Perak FM. Pada perlawanan tersebut, PDRM Perak telah berjaya menewaskan RTM Perak dengan keputusan 6-5. Pasukan PDRM Perak juga mengadakan pelancaran jersey bola sepak baru pada perlawanan itu. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.